Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan peranan guru dalam mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah. Nama saya Nur Fatimah Zahra binti Cik Rahim, nombor matrik 196900, dan saya bersama dua lagi rakan saya iaitu Nur Fahana Nabila binti Abdul Hadi, nombor matrik 196749, dan juga Khairuddin bin Muhammad 196878. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, masalah ditakdirkan sebagai sesuatu perkara atau keadaan yang memerlukan jalan penyelesaian untuk menyelesaikannya. Manakala disiplin pula didefinisikan sebagai peraturan yang telah ditetapkan untuk melatih seseorang itu menjadi individu yang berkelakuan baik. Jadi di sini masalah disiplin dapat didefinisikan sebagai sesuatu tingkah laku individu yang perlu diperbaiki untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jika kita lihat dalam konteks pembelajaran pada masa kini, masalah disiplin dalam kalangan remaja sangatlah membimbangkan. Hal ini kerana peningkatan kes dari hari ke hari semakin meningkat dengan berleluasa. Jadi, bagaimana masalah disiplin ini dapat ditangani dan juga dibendung? Antara masalah disiplin yang sering terjadi dalam kalangan pelajar ialah seperti ponteng sekolah, merokok, membuli dan juga vandalisme. Jadi, pihak manakah yang perlu dipertanggungjawabkan untuk menangani masalah disiplin ini? Kita tidak dapat dinafikan bahawa mentaliti masyarakat pada hari ini selalu menyalahkan guru kerana mereka berpendapat bahawa guru bertanggungjawab sepenuhnya dalam mendidik pelajar menjadi seorang insan yang mempunyai kelakuan yang baik. Sejauh manakah penyataan itu sebenarnya? Jadi mari kita lihat kepada peranan guru, iaitu guru berperanan untuk sebagai pemudasyara dan juga kepada ejen perubahan. Pemudasyara di sini bermaksud guru tersebut menggunakan pelbagai cara untuk untuk membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih berkesan dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada murid-murid sangat berkualiti. Jadi, untuk ejen perubahan pula, kita dapat lihat bahawa guru seperti guru pembimbing dan guru bimbingan dan kaunseling ini memberi bimbingan kepada pelajar bermasalah ini untuk berfikir secara di luar kotak dan juga berfikir secara kreatif dan kritis bagaimana untuk mereka memperbaiki diri mereka dari semasa ke semasa untuk menjadi pelajar yang terbaik. Jadi secara amnya, untuk melahirkan pelajar yang berwawasan tinggi dan juga dapat menjadi pelapis yang berguna pada masa hadapan, peranan guru ini perlu dimainkan secara profesional dan betul untuk mendidik anak bangsa. Pada era globalisasi kini, kita dapat lihat bahawa masalah disiplin pelajar ini akan terus meningkat dari hari ke hari. Jadi di sini kami sertakan beberapa statistik iaitu pada tahun 2017, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah menyenaraikan sebanyak 402 buah sekolah di seluruh negara yang mempunyai kes masalah disiplin yang tertinggi. Dan pada tahun 2018, sebanyak 10,154 kes disiplin yang membabitkan pelajar di daerah Seremban sahaja. Jadi secara kasarnya kita dapat lihat bahawa bilangan ini hanya tertumpu di satu daerah sahaja. Cuba kita bayangkan sekiranya jumlah masalah disiplin di seluruh negara ini sudah pasti ia akan hampir cacahan puluhan ribu kes yang membabitkan pelajar. Jadi dengan adanya statistik yang sangat membimbangkan ini, sudah pasti kita semua semua pihak perlu berganding bahu untuk menyelesaikan dan membendung masalah ini. Bukan sahaja perlu memfokuskan kepada guru semata-mata. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa penglibatan guru dan tanggungjawab guru adalah
faktor utama dalam pembentukan pelajar kerana guru merupakan individu yang membentuk jati diri pelajar. Jadi sekiranya kita lihat secara rawak, masalah disiplin ini bukan sahaja berlaku di kawasan bandar, malahan di kawasan luar bandar seperti Kelantan juga mempunyai kes yang tinggi, dan ini sangatlah membimbangkan kerana setiap daripada pelajar ini akan meruntuhkan jati diri mereka. Jadi oleh itu, kesemua pihak seperti diri individu pelajar tersebut, ibu bapa, keluarga, masyarakat dan juga guru perlu berganding bahu dalam menangani masalah ini. Jadi persoalannya, dalam konteks peranan guru, adakah guru tersebut menggunakan teori atau model yang bersesuaian dalam mendidik pelajar untuk menjadi individu yang berguna sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan rohani serta intelektual. Jadi di sini saya akan membentangkan tentang kesan masalah disiplin terhadap diri pelajar. Yang pertama sekali, sudah semestinya apabila pelajar ini terjebak dalam masalah disiplin ini, mereka akan mengalami keruntuhan akhlak dan moral. Akhlak dan moral ini sangat berkait rapat dengan nilai-nilai murni kerana dengan adanya perkaitan ini, ia dapat membentuk pelajar yang bersasiah tinggi dan mulia. Tidak dapat dinafikan bahawa penerapan nilai-nilai murni ini telah berlaku pada peringkat di sekolah rendah lagi. Dan sekiranya nilai-nilai murni ini tidak diasah, maka pelajar akan mulai lupa akan kepentingan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Jadi apabila nilai ini sudah hilang, mereka sudah semestinya akan terbiasa dalam melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti ponten sekolah, merokok, mencuri, vandalisme dan sebagainya. Jadi sekiranya pelajar ini tidak dipantau, sudah semestinya akhlak dan moral mereka sangatlah berada pada tahap yang membimbangkan. Pada kebiasaannya, pelajar yang mempunyai masalah disiplin ini bermula dari sifat ingin tahu mereka dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Kerana pada peringkat remaja ini, mereka cenderung untuk mencuba pelbagai benda dan mereka mudah untuk terpengaruh dengan rakan sebaya maupun dengan persekitaran mereka. Yang kedua ialah prestasi pelajar akan merosot. Hal ini tidak dapat dinafikan kerana apabila pelajar ini sentiasa melakukan masalah disiplin dan mereka, seperti ponteng sekolah, tidak masuk kelas untuk mengikuti pembelajaran mereka, jadi sudah pasti mereka akan ketinggalan dalam pelbagai subjek. Mereka juga tidak dapat menumpukan fokus mereka 100% apabila berada dalam kelas. Jadi fokus mereka akan terganggu kerana mereka sering berfikir apa aktiviti yang ingin dilakukan selepas waktu persekolahan. Jadi di sini didapati bahawa prestasi mereka akan sentiasa merosot dari secara berperingkat, dan akhirnya mereka akan cenderung untuk mengalami kegagalan. Jadi untuk pembentang seterusnya, saya akan berikan kepada rakan saya untuk membentangkan tentang kesan masalah disiplin kepada sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin bin Muhammad, nombor matrik 196878. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang peranan guru dalam menangani masalah disiplin pelajar di sekolah dan subtajuk kesan masalah disiplin kepada keluarga,
sekolah, masyarakat. Okey, pengenalan. Masalah disiplin yang kerap sekali berlaku dalam kalangan pelajar semestinya memberikan kesan kepada diri pelajar itu sendiri, keluarga, sekolah dan juga turut kepada komuniti masyarakat tempatan. Isu disiplin dalam kalangan pelajar kini dipandang sebagai suatu masalah yang kritikal kerana jika isu ini semakin teruk dalam kalangan pelajar, maka akan menyebabkan kesan yang lebih parah dalam jangka masa yang panjang jika ia berlarutan. Okay, berikut merupakan kesan terperinci masalah disiplin terhadap diri pelajar, keluarga, sekolah dan masyarakat. Okay, saya akan pergi dekat kesan masalah disiplin kepada keluarga dahulu ya. Okay, pertama sekali antara pihak yang paling terkesan adalah keluarga. Mereka akan berasa bertanggungjawab kerana seorang ahli keluarga mereka terlibat dalam masalah disiplin dan ia menggambarkan kemahiran ibu bapa dalam mendidik anak mereka. Pelbagai kesan yang mungkin akan berlaku berpunca daripada masalah disiplin oleh anak mereka. Okay, pertama sekali ialah menjejaskan hubungan keluarga. Okay, masalah disiplin akan mengakibatkan terjejasnya hubungan keluarga. Apabila pelajar telah terlibat dalam masalah disiplin, guru akan memanggil ibu bapa untuk memberitahu tentang kelakuan anak mereka di sekolah. Ibu bapa semestinya akan merasa malu dan marah terhadap kelakuan anak mereka. Mereka seterusnya akan memarahi anak mereka atau menghukum dengan cara fizikal atau verbal yang mungkin akan membawa kepada keregangan hubungan keluarga. Masalah keluarga juga mungkin menjadi salah satu sebab wujudnya masalah disiplin di kalangan pelajar. Sebagai contoh, faktor ibu bapa mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam mempengaruhi masalah disiplin pelajar. Ibu bapa yang kebanyakannya sibuk dengan tugas menyebabkan tanggungjawab anak-anak terabai. Anak-anak berasa tersisih dan kurang kasih sayang serta perhatian. Oleh itu, anak-anak akan cuba mencari alternatif lain untuk mendapatkan perhatian dan salah satunya adalah dengan ponten sekolah. Menurut Azhar Hamzah 2003. Okay, seterusnya kita pergi kepada poin seterusnya, menjatuhkan maruah keluarga. Okay, masalah disiplin semestinya akan memberi perasaan malu terhadap sebuah keluarga dan masyarakat akan memandang serong terhadap keluarga disebabkan kelakuan buruk anak mereka. Apabila anak mereka terlibat dalam masalah disiplin seperti memonting kelas, bergaduh, vandalisme dan pergaulan bebas, guru akan memanggil ibu bapa untuk datang ke sekolah dan berbincang tentang hal anak mereka. Ini menyebabkan ibu bapa tersebut berasa malu dan semestinya segelintir guru akan memandang sinis apabila mengetahui masalah anak mereka. Mereka berasa tidak layak untuk menjadi seorang ibu bapa yang baik apabila anak mereka berkelakuan begini. Walhal, faktor perlakuan seorang bapa bukanlah berdasarkan cara ibu bapa membesarkan anak mereka. Malah ada juga faktor lain seperti pengaruh rakan sebaya dan persekitaran. Okay, kita pergi poin seterusnya adalah konflik antara ahli keluarga. Okay, konflik antara ahli keluarga semestinya akan berlaku disebabkan masalah disiplin anak mereka. Ibu bapa mereka akan memarahi dan menghukum secara fizikal atau verbal ke atas anak mereka kerana masalah yang dibuat. Ada juga setengah keluarga tidak mengambil peduli tentang kelakuan anak mereka. Namun, kebanyakan keluarga akan mengambil peduli tentang hal ini dan menangani dengan memarahi atau menghukum. Dan ini menyebabkan berlakulah pertelingkahan antara ibu bapa dan anak, dan bagi setengah individu ini bukan jalan penyelesaian terbaik. Selain memarahi mereka, ibu bapa boleh mengambil alternatif dalam menangani masalah disiplin mereka seperti nasihat, memberi perhatian dan juga berborak juga. Berborak sangat membantu dalam memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar yang membawa mereka kepada melakukan perkara yang tidak baik. Okay, konflik juga akan berlaku antara ibu bapa. Mereka merasakan pasangan mereka tidak. Konflik juga akan berlaku antara ibu bapa. Okay, mereka merasakan pasangan mereka tidak memberi tanggungjawab kepada anak sedangkan diri mereka bertugas lumus mencari nafkah. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana tanggungjawab mendidik dan mendisiplin anak adalah tanggungjawab kedua-dua pihak. Ibu bapa perlulah bertolak ansur antara satu sama lain agar tidak mengeruhkan lagi keadaan yang mana akhirnya akan memberi kesan kepada anak mereka.
Seterusnya kita pergi kepada kesan masalah disiplin kepada sekolah. Okey, pertama sekali sebelum tu saya nak huraikan sedikitlah tentang kesan masalah disiplin kepada sekolah ni. Antara pihak yang juga terkesan daripada masalah disiplin pelajar adalah pihak sekolah. Jadi sebab sekolah lah di mana berlakunya dan wujud kebanyakan masalah disiplin berlaku. Jadi guru-guru terpaksa menangani masalah ini dan mencari pelbagai alternatif dalam menangani masalah disiplin. Okey, antara kesan pihak sekolah perlu tangani adalah pertama sekali menjatuhkan imej sekolah. Okey, ini adalah kesan masalah disiplin. Okey, menjatuhkan imej sekolah. Okey, disebabkan kes disiplin yang banyak, imej sekolah itu secara tidak langsung akan jatuh dan dilabel sebagai sekolah bermasalah. Ianya menjadi buah mulut masyarakat berdekatan dan murid yang belajar di sekolah tersebut juga mungkin berasa sekolah tersebut tidak sesuai untuk pembelajaran mereka. Bagi menangani masalah ini, pengurusan sekolah mungkin mencari jalan untuk mengurangkan kes disiplin sekolah dengan menambah guru disiplin dan menetapkan peraturan. Sekolah juga boleh menyediakan kem motivasi kepada pelajar yang bermasalah yang dikenali oleh profesional. Okay, yang kedua ialah menjejaskan proses PDP. Okay, dengan adanya kes-kes disiplin guru terpaksa menangani dan ini proses pembelajaran murid yang lain akan terjejas. Jadi selain itu, apabila berlaku sesuatu seperti bergaduh, pelajar lain akan turut menonton dan mengalihkan tumpuan mereka dalam kelas. Masalah seperti vandalisme juga akan mengakibatkan kerosakan harta benda sekolah seperti perabot dan menyebabkan pelajar lain tidak dapat menjalani proses pembelajaran dengan baik. Okey, yang ketiga ialah guru terpaksa bekerja keras dalam menangani isu disiplin. Okey, gurulah yang memain peranan utama dalam menangani masalah disiplin di sekolah dan ia secara tidak langsung memberi kerja tambahan kepada guru selain daripada mengajar pelajar. Okey, guru perlu mencari jalan penyelesaian bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Guru disiplin tidak boleh menggunakan pendekatan yang sama dalam menangani masalah disiplin yang pelbagai. Jadi, guru-guru perlu berbincang dahulu dan pilih pendekatan yang paling berkesan dalam menangani sesuatu masalah pada masa itu. Yang keempat pula, hubungan guru antara pelajar tidak wujud. Okey, apabila guru membuat hukuman dengan cara fizikal atau verbal, persepsi pelajar terhadap guru mungkin terjejas dan pelajar akan merasa benci pada guru tersebut. Ini boleh menyebabkan pelajar membalas dendam dengan sebagai contoh menjalankan kereta dan sebagainya. Okey, sebagai seorang guru perlulah mengenali pelajar tersebut sebelum membuat hukuman. Okey, hukuman tu hendaklah berdasarkan pelajar tersebut. Apakah income yang akan dapat jika kita buat perkara tersebut. Okey. Seterusnya menjejaskan prestasi sekolah. Okey, apabila proses pembelajaran dan pengajaran terganggu sebabkan guru menangani masalah disiplin, prestasi pelajar akan merodoh. Jadi setiap pelajar perlu mempunyai bimbingan dalam pelajaran mereka. Guru bertanggungjawablah dalam mendidik bukan sahaja dari segi akhlak, malah dalam pelajaran mereka juga. Seterusnya, ibu bapa mengelakkan menghantar anak mereka ke sekolah tersebut. Okay. Apabila ibu bapa mengetahui tentang sekolah itu mempunyai kes disiplin yang tinggi, mereka akan mengelakkan dari menghantar anak mereka ke sekolah itu dan akan memilih sekolah yang lebih baik untuk pembelajaran anak mereka. Semestinya sebagai seorang ibu bapa akan memilih pilihan yang terbaik bagi anak mereka. Okey, seterusnya ialah kerosakan harta benda. Okey, salah satu masalah disiplin adalah vandalisme. Pelajar bermasalah akan merosakkan harta benda sekolah seperti kerusi, meja, papan hitam dan perkara lain yang akan menjejaskan proses pembelajaran pelajar.
Jadi pihak pengurusan perlu mengambil perak tentang hal ini kerana ia melibatkan harta benda sekolah dan keselesaan pelajar lain. Salah satu pendekatan yang boleh dilakukan bagi mengurangkan kes vandalisme ini adalah mengajar pelajar dalam menghargai harta benda dengan memberi tanggungjawab ke atas sesuatu barang dan ditugaskan kepada mereka untuk menjaganya. Okey, itu sahaja untuk kesan masalah sekolah disiplin kepada sekolah. Ini adalah contoh keratan akbar di mana pelajar membelasah guru disiplin. Jadi ini adalah salah satu kesan di mana guru mengambil tindakan yang tidak sepatutnya. Jadi sebagai seorang guru perlulah tahu cara pendekatan yang sesuai untuk pelajar tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada kesan masalah disiplin kepada masyarakat. Okay, ada 4 poin. Okay, sebelum itu masyarakat juga terkesan daripada masalah disiplin di sekolah, terutamanya masyarakat yang berkedekatan. Okay, yang pertama sekali, pertelingkahan antara guru dan ibu bapa. Setengah ibu bapa akan menyebelahi anak mereka walaupun anak mereka terlibat dalam masalah disiplin. Ini akan menyebabkan pertelingkahan berlaku antara guru dan ibu bapa. Banyak kes yang telah berlaku sebelum ini dan ada juga ibu bapa yang memungut guru untuk dipukul kerana guru tersebut memukul anak mereka sebagai hukuman disiplin yang dibuat. Sebagai ibu bapa yang berhemah, jangan cepat melompat kepada kesimpulan yang mana guru memukul anak mereka tanpa sebab. Guru membuat demikian atas niat untuk mengajar dan mendidik pelajarnya untuk menjadi seorang insan yang baik. Okay, kelakuan agresif kepada guru hanya mengeruhkan keadaan dan mengajar anak mereka untuk tidak hormat kepada guru. Seterusnya, memburukkan imej seorang guru. Okay, seorang guru perlu bersedia untuk menerima apa-apa perkataan yang disebut oleh ibu bapa, terutama guru disiplin yang mana menangani hukuman disiplin kepada pelajar. Persepsi setengah ibu bapa kepada guru tersebut akan jatuh dan dipandang serong. Namun, ada juga ibu bapa yang menghormat cara guru itu mendisiplin anak mereka kerana mereka tahu guru lebih tahu dan lebih profesional lah dalam menangani masalah disiplin dan tingkah laku pelajar. Okay, seterusnya ialah imej masyarakat pada sesuatu tempat terjejas. Setengah masyarakat akan memandang seorang terhadap sesuatu kelompok masyarakat berdasarkan prestasi atau masalah disiplin sekolah itu. Sebagai contoh, jika sekolah itu mempunyai banyak masalah disiplin, mereka akan beranggapan kawasan itu bermasalah dan manakala sekolah yang mempunyai ramai pelajar pandai, maka kawasan itu terdiri daripada masyarakat yang berpendidikan. Persepsi ini salah sama sekali kerana masalah disiplin tidak semestinya bergantung kepada persekitaran sahaja. Okay, seterusnya, perangai buruk dibawa hingga ke dalam masyarakat dan menyebabkan berlaku masalah jenayah. Kebanyakan pelajar yang bermasalah di sekolah juga turut bermasalah apabila mereka tamat sekolah. Prestasi pelajaran mereka semestinya terganggu dan susah untuk mencari kerja atau sambung pelajaran mereka. Jadi, mereka akan bertindak melakukan jenayah demi menyara hidup mereka. Namun begitu, tidak semua pelajar bermasalah ketika di sekolah kekal sehingga mereka bekerja. Ada juga yang telah insaf dan mencari pekerjaan yang halal demi menyara kehidupan diri dan keluarga mereka. Okay, di sini adalah keratan akbar di mana seorang bapa memeras ugut seorang guru ini untuk dengan parang. Okay, dia memeras seorang guru untuk menyerang seorang guru ini. Okay, sepatutnya seorang bapa tidaklah menunjukkan imej yang sebegini kepada anak mereka. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Khairuddin untuk pembentangan tadi. Okey, saya akan teruskan. Saya ialah Farhana Nabila
akan teruskan pembentangan mengenai langkah mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. Okey, seperti yang kita tahu, masalah disiplin ni kebanyakannya akan memberi kesan buruk kepada diri pelajar, keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Jadi terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh para guru dan orang sekeliling untuk mengatasi masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah. Okey, bagi langkah yang pertama iaitu dengan memberikan perhatian dan juga kasih sayang. Langkah ini melibatkan teori Maslow yang menyatakan bahawa anak-anak ataupun para pelajar ini dia sangat memerlukan perhatian dan juga kasih sayang daripada orang sekeliling, terutamanya ibu bapa, adik-beradik dan di sekolah iaitu guru. Kasih sayang dan juga perhatian yang diberikan oleh ibu bapa dan juga guru mampu memberi kesan kepada tahap kestabilan emosi, personaliti pelajar tersebut dan juga kepuasan hidup diri pelajar. Sebagai contoh yang kita dapat lihat di sekolah, apabila kebanyakannya guru hanya memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajar di kelas harapan, iaitu pelajar yang lebih cemerlang. Jadi pelajar yang kurang cemerlang ni akan rasa lebih terabai dan mereka cenderung untuk membuat hal sendiri kerana mereka beranggapan bahawa orang sekeliling mereka tidak akan memberi perhatian kepada mereka. Jadi, berdasarkan teori Maslow tersebut, guru seharusnya memberi perhatian yang sama kepada semua pelajarnya kerana pelajar akan berasa dirinya dihargai, disayangi dan diberi perhatian oleh orang sekeliling. Jadi, apabila mereka mendapat perhatian yang secukupnya dari orang sekeliling, mereka akan cuba untuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang menyalahi undang-undang, terutamanya undang-undang di sekolah. Jadi, apabila perhatian dan kasih sayang diberikan oleh para guru di sekolah, maka masalah disiplin yang berlaku di sekolah akan dapat dikurangkan kerana para pelajar akan cuba untuk menjadi yang terbaik di hadapan guru-guru mereka. Seperti yang kita tahu, teori Maslow ini ialah satu keperluan perhatian dan kasih sayang yang harus diberikan kepada seseorang. Dalam hal ini iaitu seseorang itu ialah pelajar. Jadi selain pada guru memberi perhatian kepada pelajar, ibu bapa juga harus memberi perhatian dan kasih sayang kepada pelajar. Memandangkan ibu bapa ialah orang yang paling rapat dengan pelajar, terutamanya apabila berada di rumah. Jadi sewajarnya ibu bapa untuk meluangkan lebih masa bersama anak-anak dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada anak-anak semasa sesi bersama keluarga di rumah. Okey, seterusnya langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah disiplin pelajar ini ialah dengan mengubah pengaruh di sekeliling pelajar tersebut. Okey, menurut Albert Bandura yang memperkenalkan teori pembelajaran sosial dan ditambah dengan unsur-unsur dari teori tingkah laku, menyatakan bahawa seseorang itu akan cenderung untuk mempelajari sesuatu yang baharu berdasarkan tingkah laku yang mereka lihat di sekeliling. Hal ini menunjukkan bahawa para pelajar yang bermasalah, mereka kebanyakannya melihat dan membuat pemerhatian di sekeliling mereka, lalu mempunyai sifat ingin mencuba sesuatu yang baharu. Sebagai contoh, apabila para pelajar berada di sekolah, mereka banyak meluangkan masa bersama rakan-rakan. Jadi, pemilihan rakan yang betul akan mengelakkan berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Contohnya, sekiranya pelajar itu berkawan dengan pelajar yang tidak bermasalah, jadi mereka akan membuat pemerhatian apakah perkara yang sering dibuat oleh rakannya. Sebagai contoh, mengulang kaji pelajaran, membantu guru. Ini secara tidak langsung akan menjadikan seseorang pelajar itu mengelakkan diri daripada melakukan masalah disiplin. Contoh lain, sekiranya pelajar itu
bergaul dengan pelajar yang bermasalah. Jadi secara tidak langsung pelajar tersebut akan turut mengikut pelajar yang bermasalah itu dengan melanggar peraturan disiplin sekolah. Jadi sebagai guru di sekolah, guru sewajarnya memastikan para pelajarnya tidak terlibat dengan masalah disiplin yang sering berlaku dalam kalangan pelajar, iaitu sebagai contoh buli, ponteng sekolah, merokok dan juga mencuri. Jadi kemungkinan pihak sekolah juga boleh mengadakan taklimat ataupun sesi perkongsian mengenai akibat pelajar terjebak dengan masalah disiplin di sekolah. Jadi apabila pelajar menyertai sesi perkongsian tersebut, kemungkinan pelajar akan mempunyai rasa ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi hasil dari sesi perkongsian tersebut, kemungkinan bilangan masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah tersebut akan semakin berkurang. Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Jumawaton, Mariani, Zainal dan juga Hanina pada tahun 2018, kajian menunjukkan bahawa seramai 112 orang daripada 130 orang responden yang menyatakan bahawa pengaruh rakan sebaya menjadi punca utama mereka terjebak dengan masalah disiplin di sekolah. Jadi jelaslah di sini bahawa pengaruh disiplin memainkan peranan penting untuk memastikan masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah dapat dikurangkan. Oleh itu, guru di sekolah memainkan tanggungjawab yang penting bagi memastikan suasana di sekolah ialah suasana yang positif tanpa sebarang pengaruh negatif oleh para pelajar. Jadi secara tidak langsung, apabila pengaruh di sekeliling ataupun di kawasan sekolah itu positif, maka masalah disiplin dalam kalangan pelajar ini akan dapat dikurangkan. Kebanyakan masalah disiplin yang berpunca dari pengaruh rakan sebaya ini, kebanyakannya dapat dilihat berlaku dalam kalangan pelajar yang berada di kelas belakang. Hal ini sudah tentu berpunca daripada guru yang kurang memberikan perhatian ataupun kasih sayang kepada pelajar yang berada di kelas belakang. Kemungkinan guru beranggapan bahawa pelajar kelas belakang tidak mempunyai minat untuk belajar. Jadi, guru tidak akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka. Itu merupakan tanggapan yang salah bagi seseorang guru, kerana tanggapan negatif sebegitulah yang menyebabkan peningkatan masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah semakin hari semakin meningkat. Jadi, sebagai guru, mereka sewajarnya untuk memberi perhatian kepada semua pelajar secara adil dan saksama. Okey, seterusnya bagi langkah mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar ialah dengan memberikan pujian yang berdasarkan teori pelaziman operan oleh Skinner pada tahun 1938. Skinner menyatakan bahawa dengan memberi peneguhan positif yang melibatkan memberi ganjaran kepada seseorang yang telah menunjukkan tingkah laku yang baik ini akan mampu mengubah diri seseorang itu untuk sentiasa melakukan kebaikan. Okey, kita dapat lihat apabila di sekolah, guru sewajarnya memberi pujian kepada pelajar, kerana pelajar ialah individu yang gemar untuk diberikan pujian. Pujian yang diberikan bukanlah untuk memegahkan diri, namun pujian yang diberikan itu akan memberi kepuasan kepada diri pelajar untuk sentiasa berbuat kebaikan di sekolah. Dengan memberikan pujian kepada pelajar, terutamanya pelajar yang berada di kelas belakang, sudah tentu akan memberikan perasaan gembira kepada mereka dan mereka beranggapan bahawa kewujudan mereka di sekolah itu sedikit sebanyak memberi manfaat kepada orang lain. Apabila pujian yang diberikan ke atas tindakan baik yang dilakukan oleh pelajar, secara tidak langsung akan menyebabkan pelajar itu ingin sentiasa berbuat kebaikan, kerana mereka akan berasa puas apabila mendapat pujian daripada guru. Jadi, apabila pujian telah diberikan ataupun sentiasa diberikan kepada pelajar-pelajar tersebut, maka mereka akan cuba untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan
masalah disiplin. Hal ini kerana semasa guru memberikan pujian, guru juga boleh menyelitkan serba sedikit nasihat kepada pelajar untuk sentiasa berbuat baik dan mengelakkan diri daripada melakukan masalah disiplin yang akan merosakkan diri sendiri. Okey, untuk langkah yang terakhir yang boleh diambil bagi mengatasi masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah, iaitu dengan guru memberikan denda yang relevan ataupun berpatutan dengan kesalahan yang telah dibuat oleh para pelajar yang bermasalah. Jadi, langkah pertama sebelum memberikan denda ataupun menjatuhkan hukuman kepada para pelajar, guru sewajarnya membuat soal selidik terlebih dahulu untuk mengetahui punca ataupun sebab utama berlakunya masalah disiplin tersebut. Sebagai contoh, seorang pelajar yang ditangkap akibat membawa rokok ke sekolah. Itu merupakan salah satu masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Jadi guru sewajarnya bertanya terlebih dahulu kepada pelajar tersebut mengapa pelajar membawa rokok ke sekolah. Jadi guru tidaklah sewenang-wenangnya akan menjatuhkan hukuman kepada pelajar tanpa alasan yang kukuh ataupun tanpa melakukan soal selidik terlebih dahulu. Seterusnya, apabila pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin di sekolah, guru sewajarnya memberi nasihat. Jadi tugas ini akan diambil oleh guru kaunseling di sekolah untuk mengadakan sesi kaunseling bersama pelajar yang bermasalah, tidak kira sama ada kaunseling individu ataupun kaunseling secara berkelompok. Fungsi sesi kaunseling yang telah dibuat oleh guru kaunseling ini adalah untuk mengetahui secara terperinci mengenai masalah ataupun punca utama yang menyebabkan pelajar tersebut terlibat dengan masalah disiplin di sekolah. Sebagai guru kaunseling, sewajarnya sesi perkongsian yang telah dibuat bersama pelajar itu dirahsiakan daripada pelajar lain. Namun, tindakan yang akan diambil oleh guru kaunseling tersebut perlulah diberitahu kepada guru-guru yang lain. Sebagai contoh, guru kaunseling beranggapan bahawa pelajar yang bermasalah tersebut sebenarnya terpengaruh dengan pelajar yang lain. Jadi, tindakan yang boleh diambil ialah guru kaunseling berbincang dengan pihak pentadbiran untuk mengadakan ceramah berkaitan dengan pengaruh rakan sebaya di sekolah. Jadi, kebaikan yang akan diperolehi apabila terdapatnya ceramah mengenai pengaruh rakan sebaya di sekolah, kemungkinan pengaruh rakan sebaya yang negatif akan dapat dikurangkan dan pelajar akan terpengaruh dengan rakan sebaya yang memberi kesan positif sahaja kepada diri mereka. Kesimpulan yang dapat saya buat daripada tugasan ini ialah guru dan juga ibu bapa memainkan peranan penting bagi mengatasi masalah disiplin yang sering berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah. Hal ini kerana teguran ataupun nasihat yang diberikan oleh guru atau ibu bapa akan menjadikan pelajar untuk lebih sedar akan tanggungjawabnya sebagai pelajar di sekolah, iaitu tanggungjawab untuk menuntut ilmu, bukannya untuk melanggar peraturan yang telah dibuat di sekolah. Jadi, kerjasama yang baik antara ibu bapa dan guru akan dapat mengurangkan kadar ataupun peningkatan kes disiplin di sekolah. Menurut kajian yang telah dibuat oleh Saleh bin Majid pada tahun 1997, beliau mengatakan bahawa masalah disiplin pelajar ini bukanlah 100% diakibatkan oleh pengaruh sekeliling, namun juga ia boleh diakibatkan oleh keluarga. Jadi sewajarnya di rumah ibu bapa memainkan peranan dengan menunjukkan contoh dan teladan yang baik serta tidak memberi tekanan kepada pelajar dari segi emosi apabila mereka berada di rumah. Selain itu, berkawan tidak menjadi masalah, namun pemilihan kawan seharusnya betul dengan memilih rakan yang
tidak memberi pengaruh negatif kepada diri pelajar, carilah rakan yang akan memberikan pengaruh positif, yang akan memberi manfaat dan kebaikan kepada diri pelajar tersebut. Sebagai contoh, mencari rakan yang sering mengulang kaji pelajaran akan menyebabkan diri pelajar itu turut mempunyai perasaan ingin mengulang kaji pelajaran bagi meningkatkan keputusan akademik mereka. Bagi isu yang berkaitan pelajar kelas belakang cenderung untuk melakukan masalah disiplin, oleh itu kemungkinan pihak sekolah boleh mencuba strategi baru dalam penyusunan pelajar mengikut kelas agar ia seimbang dari segi pencapaian akademik, agar dapat mengurangkan kadar berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana apabila berlaku pencampuran tahap pemikiran pelajar di dalam kelas, jadi pelajar yang kelas bawah ataupun mempunyai tahap pemikiran yang lemah akan cuba untuk menjadi seperti pelajar yang mempunyai tahap pemikiran yang tinggi. Oleh itu, sewajarnya tidak berlaku diskriminasi antara pelajar kelas hadapan dan juga pelajar kelas belakang. Jadi, secara keseluruhannya, apabila langkah-langkah tersebut telah diambil, maka kemungkinan masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah akan dapat diatasi dan mengurangkan kadar bilangan masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Dengan itu berakhirlah pembentangan bagi kumpulan kami. Jadi saya sudahi dengan sekian, terima kasih.